Jadi saya dah nak mula tentang pembinaan item. Okey. Yang ni betul-betul saya nak minta cikgu fokus lah ya benda ni. Okey, ni slide pembinaan item. Okey, kita mulakan dengan apa itu item. Okey, item ni ialah perkara ataupun alat yang digunakan untuk mendapatkan respon daripada murid calon sebagai evidens hasil pembelajaran yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk serta cara pemberian skor. Paling mudah item ni kita kata macam soalan lah no. Okey, item ni macam soalan. Okey, bila kita nak membina item, nak create satu soalan, kena ada 5 perkara ni, iaitu klasifikasi item, jenis item, konteks, konstruk, aras. Okey, cikgu jangan risau nah, tak payah catat sebab bahan ni semua ada dalam Teams, ada dalam group. Okey, nanti saya tunjuk. Tak payah catat. Nanti cikgu boleh tengok sendiri. Tapi tolong dengarlah explanation ni dulu. Okey. Kemudian dalam sesebuah item tu ada juga 5 komponen. Okey. Peraturan pemarkahan dia lah. Adakah soalan tu 2 markah ke, 5 markah ke, 10 markah. Okey, peraturan markah dia. Stimulus. Biasa duk dengar kan. Sama ada soalan tu ada gambar rajah ataupun ada penyataan masalah dia, ransangan dia nak untuk nak membantu pelajar jawab soalan. Apa tugasan dia? Apa arahan dia? Maksudnya soalan dia tu. Dan kalau soalan yang bentuk objektif, apa option-option dia? A, B, C, D dia. Okey. Now, item kita boleh bahagi kepada 2, iaitu objektif dan juga bentuk subjektif. Yang ni semua mesti dah tahu. Okey. Kita tengok item objektif. Okey, item objektif ni memerlukan individu untuk memilih respon ataupun pilihan jawapan daripada senarai yang diberikan. Jadi dalam soalan tu dah ada pilihan jawapan A, B, C, D tu kan. Okey, sama ada bentuk objektif aneka pilihan MCQ ataupun objektif pelbagai bentuk. Okey. Non MCQ, sama ada dalam bentuk padankan, betul ataupun salah, penegasan, isi tempat kosong. Cuma tahun lepas saya diberitahulah oleh JU negeri tu. Dia kata soalan bentuk padanan ni dah tak berapa relevan sebab seolah-olah macam dia terlalu mudah, macam budak main tembak je. Tak tahulah dia cakap macam tu, kita tengok nantilah ya. Okey, so mengemukakan respon. Okey, sama ada kita isi tempat kosong ataupun objektif bergrade. Okey. Baik. Anatomi item objektif MCQ. Okey, untuk soalan berbentuk MCQ, okey, pelbagai pilihan ni kan. Okey, dia mesti kena ada stem dia. Stem tu apa? Soalan dia lah. Stimulus dia. Ransangan dia. Distractor. Daripada 4 pilihan jawapan A, B, C, D, mesti satu tu ada yang salah. Distractor ataupun pengganggu dia tu. Okey. Jawapan dia yang betul. Dan juga pilihan jawapan iaitu A, B, C, D. Okey. Satu lagi saya nak kongsi sementara saya ingat. Kalau kita nak buat, nak sediakan jawapan-jawapan A, B, C, D, JU tu beritahu, kita tak boleh masukkan pilihan jawapan yang bukan langsung berkaitan dengan soalan STEM tu, item tu. Okey, contohlah kita ambil tajuk yang simple form 1. Berikut merupakan elemen-elemen reka bentuk. Okey, lepas tu A, B, C, D. Okey, A garisan, B rupa, C tekstur. Okey, dekat D ni kita tak boleh letak motor sebab langsung dia macam nampak sangat.
Sebab soalan tu dia kata berikut merupakan elemen reka bentuk kecuali. A, B, C tu dah sahih dah betul, tapi tang dia tiba-tiba motor. Dia tak boleh letak distractor yang terlalu obvious. Dia kena letak macam yang seakan-akan. Distractor tu macam yang hampir dengan jawapan yang benar. So kita nak letak apa kat situ? Mungkin bayang. Bayangan ke, shadow ke, ataupun corak. Corak tak ada kat corak tu tak ada dalam apa ni elemen. Macam tu lah. Dia tak boleh nak letak apa tiba-tiba kat sini kasut. Langsung tak ada kaitan. Tu yang JU kongsi masa CP itulah. Okay, distractor. Okay, next. Okay. So, stimulus. Okay, stimulus ni rangsangan. Macam kita RBT memang banyak stimulus lah dalam bentuk gambar rajah kan. Okay, yang membantu untuk pelajar faham tentang sesuatu item. Okay, STEM tu pula penyataan maklumat yang diperlukan untuk menjawab item. Maksudnya soalan tu lah, ayat soalan tu. Okay, pilihan jawapan. Okay, pilihan jawapan mungkin dalam bentuk perkataan, angka, simbol, frasa, gambar rajah, jadual graf. Okay. Okay. Okay, jawapan, pilihan yang tepat, betul, terbaik serta tidak boleh dipertikaikan. Okay, ni distractor dia. Pilihan jawapan yang bukan jawapan. Okay, saya sebut tadi kan. Dan berfungsi untuk menarik perhatian calon yang kurang atau tidak menguasai suatu objektif matematik atau salah konsep. Pernyataan yang memang salah, separuh salah atau betul tetapi tidak menepati kehendak tugasan. Itu dia. Jenuh faham tu. Okey. Okay, kita tengok item subjektif. So tadi item objektif, yang ni subjektif. Okay, subjektif macam mana? Dia membenarkan subjektiviti dalam respon. Maksudnya jawapan budak. Okay, respon tu jawapan budak. Okay, jawapan ni, respon ni adalah mengumpulkan jawapan sendiri mengikut arahan tugasan. Okay, dan skor diberikan berdasarkan peraturan pemakaan, iaitu kita punya PP. PP kita ataupun kita panggil skema dulu-dulu kan. Bila zaman PT3 ni dia panggil PP, panduan perskoran. Okey, item membolehkan calon memfahamikan kedalaman pengetahuan. Selalunya item subjektif ni dia kebat lah. Yang ni masuk kategori soalan yang menganalisis lah, menilai. Nanti saya tunjuk konstruk lah. Okey. Jawapan bersifat polycotomous. Maksudnya bukan ada satu jawapan saja yang betul. Dia luas. Okey. Dan calon perlu berfikir secara kreatif dan kritis. Okey. Okey, jenis pula, okey, respon ni ada dalam bentuk terbuka, terhad dan berstruktur. Okey, kita tengok dulu macam mana respon terbuka. Dia bersifat polycotomous. Maksudnya soalan tu macam-macam budak boleh jawab. Dia bukan exactly satu jawapan. Dia terbuka. Dan sesuai nak mengukur konstruk yang mengandungi beberapa kemahiran. Maksudnya mungkin soalan tu dia ada gabung pelbagai konstruk. Dia mungkin menganalisis ada dalam tu, memahami lah apa. Dia campur-campur. Ni yang kebat lah. Tapi kalau item yang respon terhad, dia menghadkan bentuk respon melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Dia menguji tahap kognitif yang lebih tinggi, soalan yang bentuk mentaksir, menganalisis, mensintesis dan membuat pertimbangan. Terhad ni maksudnya dia tumpu jawapan dia dekat arah tu saja. Okey, berstruktur ni macam mana? Okey, berstruktur ni bagi pahaman saya lah, ni macam contoh soalan bahagian C lah. Macam bahagian esei, macam kita RBT banyak soalan langkah. Bila sebut huraikan langkah-langkah untuk menghasilkan sekian. Bila soalan macam ni, cikgu memang kena didik bagi anak-anak ikut, mesti kena buat jawab soalan dalam bentuk point form, numbering. 1 apa, 2 apa. Ajar anak-anak kita elak buat dalam bentuk karangan.
Dia sebenarnya tak salah, tapi dia menyukarkan pemeriksa untuk nak cari jawapan. Tapi sebenarnya memang setiap kali kalau saya attend meeting penyelarasan pun memang dia akan pesan. Kalau soalan berbentuk langkah, okay, memang kita kena ajar anak-anak kita jawab dalam bentuk point form. 1, 2, 3 ataupun nak buat titik-titik pun, tapi buat 1, 2, 3 lebih bagus. Sebab dalam penskoran, saya sentuh sikit bab penskoran. Okay, pemarkahan dia, kalau kata soalan nombor 1 salah, dia boleh ambil nombor 2 betul, 3 betul, tiba-tiba 4 salah. So nombor 2 dengan 3 boleh dapat markah. Tu dia punya teknik dia. Tapi kalau buat dalam bentuk karangan ni, dia menyukarkan dan secara tak langsung mempengaruhi mood pemeriksa. Susah dia nak cari markah. Okey ya. Okey, jadi seterusnya, apa itu konstruk? Okey, konstruk ni memang setiap kali, memang kalau pergi mesyuarat dia akan tekankan. Okey. Tapi untuk hari ni saya ulang balik lah ya. Okey, dalam channel yang saya dah create tu ada satu tajuk konstruk, nanti kita tengok. Seboleh-bolehnya cikgu hafal sikit lah supaya mudah nanti kita nak bina item. Okey, konstruk ni ialah perkara yang hendak ditaksir atau diukur. Dia merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkret. Okey. Dan dia dikenal pasti berdasarkan di SKP. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok di SKP kita, ada bahagian belakang sikit tu dalam bentuk jadual. Okey, memang ada. Okey, ada konstruk tu. Okey, yang ni saya nak skip. Okey, dan konstruk kita, kalau zaman dulu dia akan ikut taksonomi Bloom ni, ni yang cara lama. Ni yang new version, versi baru dia. Dan yang ni memang kita guna. SSM kita ni memang kita guna. Okey. Bila saya tunjuk yang ni, cikgu memang familiar dah. Macam kami untuk yang tingkatan 3, bila kita nak bagi markah projek kan, projek kerja khusus kan, masa kita bagi TP-TP tu kan, tahap pengesaan tu kan. Okey, kan ada inilah konstruk-konstruk dia. Mengetahui, kalau budak mengetahui ni dia kena tahu, dia ingat semula. Soalan mengetahui ni dia simple. Okey, kalau memahami, kebolehan kognitif melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru. Tak apa, jangan risau. Semua ni ada contoh. Okay, nanti saya tunjuk. Mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Okey. Saya patah balik. Okey ya. Dekat sini saya dah buka siap-siap dah. Okey. Nampak? Untuk konstruk mengetahui, okey, dekat sini ni penerangan tentang konstruk ni. Okey cikgu, dokumen ni pun saya share dah ada dalam channel. Okey nah. Bila kita nak buat item, kita akan tengok di sini. Okey, kita akan guna untuk peringkat peminaan item, memang kita kena guna kod-kod ni. Okey, mungkin ada yang dah yang perasan benda ni nah. Apa tu P1? Okay, P1 ni melibatkan terminologi ataupun term apa ni, definisi, istilah sesuatu. Okey. Apakah makna reka bentuk? Apakah definisi reka bentuk? Yang tu jatuh dalam kategori terminologi. Okey, dan saya ada contoh saya tunjuk. Okey ni ni soalan berbentuk term, terminologi. Okay, antara berikut yang manakah definisi invensi? Ni bentuk soalan objektif MCQ. So nampak tak? Dan satu lagi yang dikongsi oleh JU. Bila nak buat jawapan, kena ada dia punya bukan dia kata gaya, dia ada dia punya saya tak ingat, lenggok. Maksudnya macam ni cikgu. Cikgu tengok baris ni. Yang ni memang dipertikaikan sebab masa saya attend tahun lepas, kita buat dalam grup. Semua grup akan hantar soalan-soalan. Lepas tu dia tayang dekat depan. Hak mana kumpulan yang memang kebanyakan kumpulan, ada dalam kat 20 kumpulan, semua boleh dikatakan habis kena reject. Sebab cara kita susun
jawapan ni, dia kena ada dia punya gaya style dia. Cikgu tengok macam ni. Okey, dia berhenti di situ. Jawapan nombor 2 mesti kena lebih kurang. Dia tak boleh macam ni, dia tak boleh sampai sini je. Dia mesti kena buat jawapan tu A, B, C, D mesti kena ada dia punya gaya sama. Nampak? 2 baris dan dia berhenti di situ. Nampak tak betapa sebenarnya macam agak rumit juga. Tapi itu dia punya teknik dia. Dia mesti kena ada sama. Dan lagi satu, seboleh-bolehnya P. P, P, P. Punyalah rumit. Memang banyak kumpulan kena reject bab ni sebab ramai tak tahu. Yang ni yang dikongsi oleh JU hari tu. Kita tengok P2 pula. Fakta. Okay, macam mana soalan fakta ni? Pengetahuan tentang maklumat khusus sesuatu perkara seperti fungsi, keadaan, tujuan sesuatu komponen. Dan selalu soalan fakta dan juga terminologi, ingat dua-dua soalan ni dia memang kena ikut buku teks. Sebiji-biji buku teks, tak boleh lari. Okey. Jadi soalan ni memang terhad lah. Okey, jadi kita tengok fakta. Antara berikut yang manakah kelebihan? Dia nak soalan kelebihan. Kelebihan pembentukan kumpulan kerja kepada individu. Okey, soalan ni memang okey, kalau tengok dalam buku teks. Okey. Satu lagi saya nak bagi tahu. Okey, berbalik kepada tadi saya sebut apa, gaya tu kan, gaya jawapan. Okey, cikgu tengok macam mana gaya jawapan dia. Dia macam bukit. Sampai terus tu sekali. Kita nak tulis jawapan, macam ni tak apa lagi. P, P. Masih boleh diterima. Dia macam ada lagu dia, dia gaya dia, dia bagi nampak cantik. Dan nampak berturun gini. Sesetengah cikgu mungkin rasa, Allah, hak tu pun nak ambil kisah. Tapi ya, itulah hak yang ditekankan oleh LP, Lembaga Peperiksaan. JU semua memang minta sangat kalau boleh ikut. Jadi kita memang kena fikirkan jawapan-jawapan yang sesuai untuk kita boleh susun ikut jadi macam ni. Okey, turun macam tu. Next, kita tengok convention. Apa itu convention? Pengetahuan tentang sesuatu yang diterima atau diiktiraf sebagai satu kelaziman. Okey, contoh dia seperti simbol ataupun tanda lazim. Okey, kita tengok apa contoh dia. Garis interaksi. Nampak macam soalan terminologi kan, tapi sebab dia melibatkan simbol. Simbol-simbol macam ni sebenarnya digunakan di serata dunia, worldwide. Bukan dalam RBT saja. Jadi kita tak boleh main-main. Bukan kata apa ni putus-putus ni untuk apa ni dalam simbol jalan raya ke apa. Dia memang dah fix. Tu convention. So dia tanya yang manakah yang betul. Yang mana satu? Pengetahuan tentang proses aktiviti tindakan yang berlaku secara tersusun mengikut aturan prosedur. Okey, macam mana soalan je ni? Tu dia. Okey, ni tajuk apa ni? Melakar elips. Okey, so budak kena susun mengikut langkah. Nampak? Gaya dia letak jawapan dia macam ni. Okey. So ni soalan urutan. Banyak noh, sampai banyak. Memang kalau nak buat item memang kena cekak benda ni. Okey, pengelasan. Mengelaskan, mengkategorikan atau mengelompokkan sesuatu perkara. Okey, macam mana soalan dia? Ya Allah, terbuka dah. Ni. Antara berikut peranti input device yang mana dikategorikan input digital. Maksudnya budak kena tahu antara A, B, C, D. Maksudnya dia kena tahu yang mana jawapan yang dia nak kena buang.
Dia kelas ataupun dia kata oh air ni yang ni, suhu ni yang ni. Dia apa ni, budak tu kena pandai lah kan. So antara yang banyak-banyak yang mana yang dalam bentuk digital. Okey, kriteria. Pengetahuan tentang perkara yang berkaitan dengan ciri, sifat, komponen yang perlu ada sesuatu perkara, ada pada sesuatu perkara, kriteria. Kita tengok. Antara berikut ciri pakaian mana yang perlu dipakai oleh orang yang bertumbuh gempal. Maksudnya dia kena tahu kriteria, ciri-ciri lah noh. Kriteria ni ciri. So kena pilih lah corak garis menegak. Betul. Sebab orang gemuk kan, dia kena pakai menegak. Warna cerah, tak boleh. Nanti dia lagi gempal. Seluar berkaki lebar. Fabrik bertekstur halus. Okey, kita tengok seterusnya. Metodologi. Dia ambil daripada perkataan method. Method dalam bahasa Inggeris lah. Cara ataupun kaedah. Okey. So macam mana soalan dia? Okey, ni dia ada stimulus. Okey, dia ada stimulus dia. Antara berikut kaedah reka bentuk pengiklan yang manakah digunakan? Bila ada perkataan kaedah, yang tu soalan tu dalam bentuk metodologi lah. Senang je lah yang ni nah. Kita nak cam kaedah. Tengoklah ni. Ni tajuk form 3. Ni tajuk form 3. Apa ni, reka bentuk pemasaran. Okey, kita teruskan prinsip ataupun generalisasi pengetahuan tentang idea. Kita tengok soalan ni macam mana. Soalan ni dah makin, aras dia dah makin tinggi dah. Nah, dia P1, P2, P3 dia okey lagi, aras rendah. Main naik P6, 7, 8, dia dah semakin, dia tu sederhana, nak naik ke tinggi. So soalan prinsip ni macam sederhana lagi lah. Litar. Sebab kalau budak tak tahu, dia takkan boleh jawab. Ni kira sederhana ni. Ni litar elektrik. So budak kena kira. Dia ada prinsip. Prinsip maksudnya dia ada cara nak mengira lah. Okey, berapakah nilai rintangan X? I bahagi VR kan? Tu dia punya formula. Untuk soalan bahagian B, okey. Macam mana dia tanya soalan terminologi dia? Macam ni. So ni, okey, dia bagi dah dia punya stem dia, budak cari. Yang mana satu tentang peruntukan kewangan? Of course lah, cost. So dia letak situ. Ayat-ayat ni cikgu, ayat-ayat ni memang kena ambil daripada buku teks stem ni. Sebab kita kena ikut buku teks. Okey. Ini contoh terminologi. Kalau bentuk fakta, sama jugalah ni. Ni. Benda-benda ni, ayat-ayat ni nampak cikgu macam tangga dia susun. Okey. Disusun cantik. Okey, yang mana satu jawapan dia? Yang mana satu jawapan dia? Okey, macam tu. Convention. Sama macam soalan tadi. Tapi ini dalam bentuk apa nama, budak kena tulis jawapan A ke B ke C ke D. Okey, yang mana satu bermasalah? So C. Tulis kat sini. Sebab dia simbol lah. Dia simbol memang kena convention. Okey, urutan. Okey lah. Susunlah 1, 2, 3, 4. Yang ni tak tangga pula noh. Dia tak susun bentuk tangga pula. Okey. Pengkelasan. Yang mana satu prinsip reka bentuk, yang mana satu elemen reka bentuk. Soalan ni cantik ni. Okey. Dia nak bezakan. Jadi budak kena kelaskan. Okey, kriteria. Ingat perkataan ciri. Bila ada perkataan ciri, dia tu kriteria. So kita pilih buku jawapan kat sini. Method, mesti ada perkataan kaedah. Tu je dia punya keyword dia. Bila perkataan kaedah ni. So cari lah. Okey.
Yang mana bentuk, yang mana guna teknik pembuangan penyatuan. Okey. Bila sebut perkataan prinsip, dia mesti pengiraan. Okey, so ni tentang kos pengeluaran. Okey. Bila naik bahagian C, dia dah semakin tinggi lah konstruk dia. Dia tak apa? Dia tak bagi tahu kat mana apa dia. Okey, saya tunjuk yang ni tadi. Okey cikgu, yang ni mai dah ke P9 ni, yang ni dah tinggi dah. Okey, memahami untuk C1 ni pun okey, dia kod tinggi. Ni aplikasi menganalisis. Okey. Okey, yang ni saya tak payah ulang balik lah, benda yang sama. Okey, yang ni macam mana kita nak nilaikan item. Item mesti kena akur. Akur maksudnya benda tu kena betul, okey. Dia ikut kurikulum, okey. Dan mesti tepat dan jelas. Ialah berdasarkan konstruk-konstruk tu lah. Adakah dia sesuai mengikut aras. Ni dia punya penerangan tentang akur. Mesti mengikut kurikulum. Okey. Ni, okey, cikgu tengok. Okey, tepat dan jelas. Okey. Konstruk dia mesti mampu menghasilkan evidence boleh didasarkan untuk mentaksir konstruk yang diharapkan. Okey. Mesti jelas. Dan dia mesti sesuai. Dia mengikut aras sederhana, rendah, tinggi. Dan dia adil kepada semua aras pelajar lah. Okey. Ini saya pergi cepat sikit. Okey, dan bila kita buat sesuatu item dalam bentuk mentah, bila kita datang ke proses ni, kita nak menilai adakah sama ada satu-satu item tu kita nak buang terus reject ataupun kita nak simpan dulu, kita nak KIV sebab yang tu mungkin dah boleh kita nak murnikan supaya boleh diperbaiki. Ataupun soalan tu dah perfect, item tu dah perfect, boleh terus diterima. Okey, ni dia punya proses lah. Okey, ni samalah ni proses-proses dia ni. Sebenarnya memang dia agak rumit juga nak bina item ni. JSU bagi kat sekolah, lepas tu kita terima, kita bina item berdasarkan JSU tersebut. Dia kata macam tu. Tapi tahun ni tak tahu apa cerita, dah lah PKP, lepas tu PT3 kita pun dah mansuh. Jadi kita tunggulah perkembangan yang seterusnya lah. Tapi cara kerja dia macam tu. LP akan hantar ke sekolah JSU. Lepas tu kita punya jawatan kuasa pembina item kita akan bina berdasarkan JSU tersebut. Bukan JSU kita buat sendiri macam dulu-dulu kan. Zaman kita ajar KH. Panitia buat JSU tak. Tapi kali ni yang diberitahu LP yang hantar JSU. Okey, ni contoh JSU yang dia bagi. Okey, cikgu pergi ke Teams dekat channel-channel ni. Okey, dekat nombor 1 ni tak ada apalah, saya cuma share benda yang formality je lah. Okey, dekat sini nombor 1. Okey. Dekat post ni cikgu cuma nampak apa aktiviti yang berlaku. Cikgu pergi kat files. Okey, files ni lah bahan yang saya dah upload. Yang tiga-tiga ni tak ada apa, saya cuma letak saja sebagai rujukan. Tapi saya nak cikgu tengok yang ni. Format instrumen pentaksiran. Okey, dan yang bagusnya Microsoft Teams, bila kita buka dokumen, dia buka dalam Teams. Ni kebaikan dia. Dan kita tak perlu buka dalam aplikasi lain. Contoh ni Word dokumen Word. Jadi dia tak payah buka Microsoft Office. Dia terus buka di sini. Okey, ni dalam bentuk JPEG lah. Okey, tak apa. Tapi saya nak beritahu yang bagus Microsoft Teams, bahan dia buka terus kat dalam ni. Okey, yang ni, saya pakai scroller saya. Okey, cikgu tengok. Ni format instrumen. Okey, yang ni semua orang kena tahu. Okey, macam mana kita punya markah untuk PT3? Okey, nombor 1, instrumen kita iaitu ujian bertulis, iaitu PT3. Lepas tu, apakah item-item yang ada?
Ni semua item-item yang tak ada, yang ada. Okey. Dalam soalan bertulis, ujian tulis, okey, soalan kita ada 3 section kan? Bahagian A, B dan C. Okey, markah, pemarkahan dia. Okey, kalau objektif, satu soalan, satu markah kan? Tapi untuk soalan ni bahagian B, kenapa walaupun 20, dia 55 markah? Sebab ada setengah soalan dia ada 3 markah, ada yang 5 markah, dia tak sama. Tapi yang ni tetap 3 soalan objektif, 30 markah. Maksudnya satu soalan 10 markah. Okey, ni dia punya pembahagian dia. So, dapat total sini 100. Okey, tapi 100 ni dia punya wajaran dia hanya 70%. Maksudnya ujian bertulis dia ambil 70%. Baki 30% kita kena buat kerja khusus, iaitu masa form 3. Tu cara dia punya pembahagian dia. Okey, ni tempoh periksa dia 2 jam. Okey. Okey, yang lain-lain ni tak perlu. Yang penting yang ni saja format. Okey, yang ni kita pergi ke channel nombor 2. Okey, channel nombor 2 saya dah terangkan dah tadi. Tapi kalau cikgu nak rujuk, nak tahu balik, cikgu tengok kat sini. Ni semua ada, saya dah bagi. Jangan risau. Tengok satu-satu. Memang ada. Yang ni siap ikut kategori lagi. Nak tengok macam mana soalan memahami, klik. Dia dalam bentuk PowerPoint. Okey, cikgu tengok dia buka dalam Microsoft Teams. Dan boleh edit ni. Cikgu boleh edit. Ni contoh memahami. Okey, yang ni saya nak tunjuk channel nombor 3. JSU. Okey, pergi kat files. Okey. Ini adalah standard. Piawai tu standard. Ni dalam bentuk Excel ni dia punya borang. Okey. Ni borang dia. Nampak dia dah bahagi mengikut konstruk. Okey. Dan di belah kiri ni sebenarnya dia dah himpunkan semua kita punya DSKP. Kalau kita kaji balik dia sebenarnya Form 1, Form 2, Form 3 sama saja. Cuma dia pecahkan bab mengikut aras. Form 1, Form 2, Form 3. Nampak ni? Okay, semua dihimpunkan kita punya apa kita panggil? SK kan? Standard kandungan kita semua kat dalam ni. Okay, cuma nanti kalau kata bila LP bagi kita GSU, dekat sini dia akan set. Ni. Contoh, katakan untuk soalan ni, semua ni, dia nak hanya 3 soalan saja. Ni dekat sini perkataan ni piawai ni, dia tak nampak. Untuk kategori semua ni, ni 4 ni, hanya 3 soalan saja. Aras ni rendah, sederhana, tinggi ni sepatutnya memang kena set, dia kena tick. Kalau kata ada 3, yang mana satu nak ambil? Rendah ambil 2, sederhana ambil 1. Cukup 3. Lepas tu soalan mana kita nak pilih? Macam tu. Dan dekat bawah ni, dia dah set dah ni. Dia dah set. Maksudnya kerja kita, tugas kita, kita cuma maksudnya kita pilih nak buat soalan yang mana. Contoh kita nak buat yang mana-mana. Klik kat sini, macam kita masukkan simbol right. Maksudnya yang kat situ kita dah pilih. Apa tajuk dia? Invensi. Duduk kat kategori fakta. Bahagian apa? Bahagian A. Soalan bahagian A. Kalau kita nak, aku rasa soalan ni sesuai duduk bahagian B, ambil bahagian B. Dia macam tu. Tapi untuk soalan bahagian C ni, nampak dia punya konstruk dia konstruk tinggi. Start daripada P9 ni sampai ni. Ni paling tinggi kan. Mana dia nak tunjuk tadi? Untuk soalan bahagian C ni, dia tinggi ya. Mana-mana 3.
Sebab bahagian C 3 soalan saja. Pilih mana-mana 3 yang kita nak. Okey, so nanti bila dia dah total semua memang akan cukup lah kat bawah ni. Nanti kalau kita masuk ke sekolah balik, kita kena buatlah latihan ni. Ni memang kena buat latihan. Cuma hari ni pendedahan lah ya. Okey, ni dia topi kasut. Macam mana kita nak buat item. Okey, topi kasut dengan GSU memang kena berganding. Memang kena berganding bahu. Kita kena tengok GSU. Okey, kan tadi kita dah pilih kan. Kita nak buat soalan apa. Dia duduk bahagian A ke bahagian B. Dia adalah konstruk apa. P1 ke P9 ke apa. Okey, ambil yang tu. Masukkan dalam borang topi kasut. Okey, apakah. Okey, kita jawablah. Okey, ni katakan bahagian A. Apa jenis item dia? Kita tulislah MCQ ke non-MCQ. Okay, apa konteks dia? Apa konstruk dia? Konstruk kat sini P1, P2, P3, P9 tu kan? Klasifikasi. Saya tak ingat. I dengan F ni saya tak ingat. Aras dia rendah ke, sederhana ke, tinggi. Pembina ni nama cikgu tu. Okay, dekat sini ruangan kosong ni lah kita tulis soalan tu, item tu. Kita tulis item tu. Right, dengan pen lah. Okay, nak pakai komputer pun boleh. So inilah bahagian topi dia. Macam letterhead kan, ada header dengan footer. Ni topi. Kasut dia ialah yang ni. Okay, adakah dia akur? Right. Adakah dia peluang dia sama rata? Okay, right. Spesifikasi. Benda-benda ni, yang ni kita akan buat masa kita buat perbincangan. Jadi kan setiap seorang guru akan buat topi kasut ni buat banyak. Lepas tu kita compile. Lepas tu bila dah set satu tarikh untuk kita buat penilaian, di sini. Sama-sama menilai. Jawatan kuasa tu akan menilai sama-sama. Dia tak boleh buat seorang, dia kena ramai-ramai. Kalau kata banyak okey, macam sepakat semua sini right, maksudnya item ni boleh diterima. So ni terima. Tapi kalau KIV simpan sat, kita bulat sini. Tapi kalau kata memang item ni langsung sebab kat sini banyak pangkah ni, so kita tolak. Itulah cara nak buat item. Pakai borang topi kasut. Sama juga bahagian B. Jenis item, subjektif kan. Okey, buat sama. Bahagian C, sama juga buat. Ni dia punya step. Okay, dan yang ini ialah PP. Panduan perskoran pun sama. Ni sama macam kita duk buat kan. Okay, soalan berapa? Apa dia punya jawapan dia ni? Rubrik dia. Berapa markah kita nak bagi? Okay, so hari ni cikgu-cikgu berkenalan dengan satu dokumen baru. Okay, topi kasut. Item. Nanti cikgu explore, tengok dalam sini, semua saya dah share. Okey, ni lah nanti kalau ada masa cikgu-cikgu cuba buat yang ni, latihan ni. Ni Okey. Modul latihan perskoran ni lah yang mereka bagi kepada kami masa dekat SMKK untuk kami nak buat. Nak cuba buat. Okey. Dan yang ni sangat penting ni, kalau boleh cikgu-cikgu kena guna lah. Memang kena guna simbol penandaan ni. Yang ni pun kita kena buat Umi, kena ulang balik Umi nanti kat sekolah. Kena biasakan diri guna simbol-simbol macam ni. Semua subjek sebenarnya dia ada simbol dia. Okey, tolong tengok nak. Ni simbol pemarkahan. Okey, ni instrumen. Okey. Apa yang cikgu nak berlatih ialah tengok macam mana item tu dibuat dan cikgu tolong buat. Ni konstruk apa? Cikgu kena pasti ni konstruk apa, ni konstruk apa. Sebenarnya ada satu lagi. Dia dah bagi satu soalan yang budak dah jawab. Cikgu kena belajar semak.
Ni dia punya pipi dia. Ni pipi dia. Ni. Ni yang bagus ni. Skrip contoh. Nampak? Budak tu dah menjawab. Okey. Tugas cikgu nanti cikgu kena marking. Yang ni yang kami kena buat dulu. Ni aras rendah. Okey. Namakan dua jenis lukisan piktorial. Ni fakta. Fakta ialah apa? P2. Namakan dua jenis alatan memotong. P2. Dua reka bentuk fashion. Fakta. Kaedah. Metodologi kan? Okey. Tadi ni adalah contoh soalan budak aras rendah. Budak biasa. Ini contoh jawapan budak yang aras sederhana. Ni budak pandai. Budak yang aras tinggi punya jawapan. Dia letak 3 contoh. 3 sampel. Okey, nanti cikgu explore sendiri nah. Okey, dan saya letak juga di SKP ni sebagai rujukan je lah. Okey, Kukuk kalau nak tengok. Okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.